Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallah fih, Masya Allah. Imran Kadir, waalaikumsalam. Maryam Ahmad, Izzat Isa, Muhammad Ashraf, Syahsam, Muzakkir Syukri, Abdullah Azli Al-Fansuri, Zikri Alif, Masya Allah. Ruqyah Hayat Muda Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri bersama-sama. Insya Allah kita akan mulakan muka surat. Muka surat berapa hari ini? 359 atau 358? Saya rasa 359 359. Ulang angkat clear. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 358 Zikri Alif. 358 ke? Macam mana? 359 fasal 3. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah SWT dan yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghadirkan fadail-fadail sewaktu kita berada di dalam majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاز. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat 359 di jilid ke-5 di kitab Asma'ullah di dalam bab keluasan rahmat Allah. Okey, hadis pertama, hadis ke-2378 kurungan 14 dalam fasal ketiga di dalam bab keluasan rahmat Allah. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزواته فمر بقوم قال: من القوم؟ قالوا: نحن مسلمون وامرأة تحضبون بقدرها ومعها ابن لها. فقال: ارتفعا وحج تنحت به. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: أليس الله أرحم بعباده من الأم بولده؟ قال: بلى. قال: إن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا متمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. رواه ابن ماجه. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, berkata, kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, menghadiri bersama Nabi dalam satu peperangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berhampiran dengan satu kaum. Baginda bertanya kepada mereka, siapakah mereka? Siapakah kamu semua? Baginda lalu tanya pada sahabat, siapa mereka ini? Maka baginda sallallahu mereka menjawab, kami ialah orang-orang Islam. Pada waktu itu terdapat seorang wanita yang sedang memasak sesuatu di atas periuk. Bersama wanita itu terdapat anaknya. Apabila kepanasan periuk itu naik, maka dia menjauhkan anaknya daripada periuk tersebut. Bila panas dah sekitaran dia, dia pun elakkan anak dia daripada terkena panasan tadi.
Wanita itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Adakah tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda menjawab, "Ya." Wanita itu berkata lagi, "Aku tebus ibu dan ayahku untuk tuan." Adakah tuan? Adakah Allah? Adakah tidak Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang daripada sekalian yang penyayang? Baginda menjawab, bahkan. Wanita itu bertanya lagi, adakah tidak Allah itu menyayangi hamba-Nya lebih daripada kasih sayang seorang ibu pada anaknya? Baginda menjawab, bahkan. Wanita itu berkata, sesungguhnya seorang ibu tidak sanggup mencampakkan anaknya ke dalam api neraka, sebab panas pun dijauhkan. Baginda telah menundukkan kepala baginda sambil menangis. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda kepadanya dan bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-hambanya kecuali mereka yang degil dan keras kepala serta enggan untuk mengucap la ilaha illallah. Itu mereka yang tidak beriman lah, tidak mengucap syahadah dan tidak beriman. Telah kita jelaskan dahulu, walaupun very nice, terlampau baik akhlaknya, tak ada kesalahan yang dilakukan olehnya, tapi dia tidak beriman, maka itulah kesalahan yang amat besar. Inna syirqa la zulmun azim. Inna syirqa la zulmun azim. Sesungguhnya inna syirqan la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Jadi Allah SWT akan mengazab hamba-hambanya kecuali mereka yang degil. Mereka-mereka yang keras kepala, mereka-mereka yang degil. Allah kerana kepada Allah serta enggan untuk mengucap kalimah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Mereka yang mendapat rahmat Allah akan disayangi oleh penduduk langit dan bumi. Macam mana kita nak jadikan kita ni disayangi oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Penduduk bumi dan penduduk langit. Penduduk bumi itu bukan saja manusia, banyak lagi binatang-binatang dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi, banyak lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bilangan, kan, banyaknya bilangan penduduk bumi tadi. Banyaknya bilangan manusia dibandingkan banyaknya bilangan jin dibandingkan dengan bilangan manusia. Kalau mengikut satu dalam kisah alam haiwanat, dia menceritakan nak kira bilangan-bilangan makhluk. Banyaknya bilangan makhluk jin 10 kali lebih ganda bilangan makhluk manusia. Kalau manusia ni 8 bilion, so jin kali 10, 80 bilion. Lebih banyak makhluk dia daripada berbanding dengan makhluk-makhluk manusia. So makhluk ketiga, makhluk yang melata berterbangan di udara. Makhluk ni bilangan dia manusia campur bilangan jin kali 10. Campur bilangan jin kali 10. Jadi 8 kali 80, 88 kali 10, 880 bilion. Okey. Dan keempat, makhluk yang melata di bumi. Bilangan manusia campur bilangan jin campur bilangan makhluk berterbangan di udara kali 10. Kali 10. 8 campur 88 campur 880 kali 10. Itu makhluk yang melata di bumi. Berapa tu? 88 campur 880. 880 campur 88. Jadi 966. 966
bilion, tak sampai trilion lagi. Okey, lepas tu makhluk yang melata dan makhluk yang paling banyak ialah makhluk di lautan. Bilangan manusia campur bilangan jin, campur bilangan makhluk melata berterbangan di udara, campur bilangan makhluk yang melata di bumi kali 10. Kali 10. Tu banyaklah. Kira sedikit lah, tak faham nak kira berapa trilion lebih ada tu. So banyaknya makhluk. Jadi selain daripada manusia, jadi mereka yang mendapat rahmat Allah. So kenapa Ustaz kira begitu? Kenapa saya kira begitu banyaknya makhluk-makhluk? Jadi kalau mereka yang mendapat rahmat Allah akan disayangi oleh penduduk bumi dan langit. Itu tak kira penduduk malaikat lagi. Tak kira malaikat lagi. Penduduk langit itu malaikat lagi. So banyaknya makhluk. Jadi tak sia-sia kalau kita sayang, kita nak jadi orang, biarlah manusia tak sayang pun, tapi banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang menyayangi kita. Wa an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yaltamisu mardat Allah fala yazalu bizalika fayaqulu Allah azza wa jalla li Jibril inna fulan 'abdi yaltamisu an yurdiyani ala inna rahmati alaihi fayaqulu Jibril rahmatullah ala fulan wa yaqulu luha hamalatul arsh wa yaquluha man hawlaha hatta yaqulu ahlus samawati sab'i summa tahbitu lahu ila al-ard, rawahu Ahmad. Sayyidina Sauban juga ialah salah satu daripada khadim Nabi SAW, iaitu mereka yang di kalangan hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Kita panggil dia Maula Nabi, itu hamba yang mana dibebaskan oleh baginda. Meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berterusan mencari keredaan Allah. Bila kita mencari keredaan Allah dengan marahnya manusia, maka semua manusia akan menyuka, semua makhluk-makhluk lain akan menyukai kita. Apabila kita mencari keredaan manusia dengan marahnya Allah, tak guna apa satu sen pun. Sesungguhnya seorang hamba yang berterusan mencari keredaan Allah dan dia terus berada dalam keadaan tersebut sehingga Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya hamba-Ku si fulan itu senantiasa mencari jalan untuk mendapatkan keredaanku. Kemudian ketahuilah bahawa rahmatku ke atas dirinya. Orang yang mencari keredaanku, Allah kata rahmat Allah Ta'ala ke atas mereka tersebut. Sayyidina Jibril AS akan menyeru rahmat Allah ke atas si fulan. Para malaikat yang menanggung arasy turut mengucapkan perkara yang sama. Makhluk yang berada di sekeliling mereka juga turut mengucapkan perkara yang sama sehingga seluruh penduduk langit mengucap perkara yang sama. Kemudian rahmat itu diturunkan ke bumi kerana hamba tersebut. Maka rahmat itu diturunkan di penduduk langit dan penduduk bumi. Al-abdu, maksud al-abdu itulah hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh. Summa tahbitu lahu ilal ard. Maksudnya ialah rahmat Allah turun ke bumi. Penduduk bumi akan mencintai hamba yang soleh itu seperti penduduk langit mencintainya. Oleh itu, antara tanda seorang yang berada di dalam rahmat Allah ialah hati-hati manusia ada perasaan sayang terhadap dirinya. Semua orang akan sayang kat dia, semua orang akan cinta kat dia. Siapa mereka yang menjadi hamba-hamba pilihan Allah? Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT. An Usamah bin Zaid bin Anin Nabi radhiyallahu anhuma
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وكلهم في الجنة رواه بيهقي في كتاب البعث والنشور. Usama bin Zaid, Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu daripada Nabi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum sabiqul bil khairat." Maksudnya sebahagian mereka yang ada yang menzalimi dirinya sendiri. Minhum zalimun li nafsih. Ada orang yang menzalimi diri dia sendiri. Sebahagian pula ada orang yang sederhana. Sebahagian pula ada yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ini 3 golongan. Orang berdosa, orang duduk tengah-tengah, tak dosa banyak, tak ada dosa banyak. Dan satu lagi orang yang mana sentiasa sabiqum bil khairat. Dengan kebaikan ni memang dia orang winner lah, duduk depan selalu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua mereka berada di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Ba'su wan Nusyur. Ayat di atas ialah ayat ni dalam surah Al-Fatir ayat 32, iaitu ayat sempurnanya, summa awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Sesungguhnya kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, dan di antara mereka yang bersikap sederhana, dan di antara mereka pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Khair, maksud ibadina min ibadina di dalam ayat ini ialah ibadina, hamba-hamba kami. Kan hamba-hamba Allah tadi, manusia tu terbahagi kepada 2, iaitu yang ijabah, yang ghairi ijabah. Yang ijabah tu yang muslim lah, yang ghairi ijabah tu non muslim. Jadi dalam ayat ni hamba-hamba. Apa maksud hamba? Iaitu hamba yang muslim, bukan non muslim, hamba yang muslim. Terdapat pelbagai tafsir mengenai makna jumlah selepasnya. Zalimun li nafsih. Apa maksud hamba yang pertama tadi? Oleh kedaifan mereka, mereka banyak menzalimi diri mereka. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Orang zalim ni orang yang kufur dengan rahmat dan nikmat Allah. Kita panggil dia kufrun duna kufrin. Kufur hukum, bukan kufur hakiki. Maksudnya orang yang kufur nikmat sajalah, orang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Itu banyak nikmat-nikmat, tanda kita bersyukur kan. Kita bercakap dengan lidah, itu salah satu tanda kita bersyukur. Dan satu lagi bersyukur pula ialah dengan anggota. Kita bersyukur dengan anggota. Apa maksud anggota? Kita melaksanakan perintah. Kita dengan tangan, kaki semua, kita melaksanakan perintah sembahyang. Itu dengan anggota, amalan-amalan practically, amalan-amalan secara practically. Jadi orang yang tak sembahyang, maka orang yang tak menunaikan sembahyang, orang tak menunaikan zakat, orang tak menunaikan puasa, dan mereka yang berkemampuan tapi tak menunaikan haji, dan orang yang tak menunaikan hak kalimah. Orang yang tak menunaikan hak kalimah. Apa orang yang tak menunaikan hak kalimah? Orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa, maksiat yang ada dalam dirinya, dan dia tidak menunaikan hak kalimah, tak menunaikan perintah Allah dengan a'dha'u jawarih, iaitu dengan anggota yang Allah kurniakan. Itu tandanya orang tak bersyukur.
Itu tanda orang tak bersyukur, orang tak tunai perintah. Dan satu lagi, bersyukur dengan menggunakan dengan hati, iaitu redha kepada Allah SWT, bersyukur dengan hati. Jadi orang berdosa ni, muqtasid ialah orang yang menunjuk-nunjuk di dalam amalan. Oh, macam kita lah buat baik kat tunjuk. Tapi tak semestinya. Tunjuk tu boleh, tapi atas dalam dia tengok daripada banyak sudut lah. Jadi tak semestinya baik tadi kita tak boleh tunjuk. Boleh kita tunjuk untuk kebaikan, untuk beri orang lain semangat, untuk memberi semangat atau memberi galakan kepada orang lain untuk menunaikan dan menginfakkannya, tak salah. Jadi tak semua benda yang tak boleh, tak semua benda yang kita tak perlu tunjuk, dan tak semua benda yang perlu kita tunjuk. So dia akan tengok min haisu, dari sudut-sudut yang berbeza tadi. Okey, sabiqun bil khairat ialah orang mukmin yang ikhlas, orang yang ke depan dengan kebaikan, dan orang-orang mukmin yang ikhlas. Zalimun juga tafsir lagi, zalimun li nafsi, lah orang yang keburukannya melebihi kebaikan. Allah, banyaknya orang-orang yang zalim ni, orang yang hak buruk dia tu lebih banyak daripada hak baik dia. Muqtasid pula orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Sabiqun bil khairat ialah orang yang kebaikannya melebihi keburukannya. Itu tafsir kedua. Tafsir seterusnya ialah zalimun ialah orang yang zahirnya lebih baik daripada batinnya. Zalimun li nafsi. Ni tafsir ketiga ni tinggi sikit. Apa maksud tinggi sikit? Zahir tu dah baik dah. Tapi zahir dia tu lebih baik daripada batin dia. Zahir dia tu Masya Allah pakai serban lah. Pakai serban. Ana berserban dia tu. Berjanggut, berserban. Zahir dia tu tak Masya Allah. Bagus batin dia. Tak tahu ke mana. Macam Husnul lah. Tak tahu ke mana lagi batin dia tu. Itu orang yang zalim juga. Dan orang yang zahirnya, yang zahir sama dengan batin. Batin semua baik, zahir pun baik. Muqtasid. Dan sabiqun bil khairat, orang yang batinnya lebih baik daripada zahirnya. Batin tu lebih baik lagi daripada zahirnya. Allahu akbar. Dan seterusnya, tafsir keempat, zalim ialah orang yang pada lidahnya muwahhidun, orang yang zahirnya zalim ni, orang yang pada lidah tu tauhid, yakin Allah akbar, Allah minallah. Orang Arab kata billah dengan Allah. Jangan orang Arab kita lah Allah. Tapi anggota lain bersalahan. Anggota lain salah, yakin pada Allah tapi semaya tak pun. Muqtasid ialah muwahhidun, yang menghalang anggota zahirnya dari bersalahan dengan cara bersusah payah. Dia cuba juga anggota batin dia nak halang anggota zahir dia. Sabiqun pula ialah orang ialah muwahhidun, yang tauhidnya melupakan dirinya selain, yang melupakan dirinya daripada selain tauhid. Orang tu hanya Allah sahaja. Orang yang mana dalam hati dia hanya ada Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu mereka-mereka yang mana orang-orang yang tauhid. Allazina yazkuruna Allah, diri pun berzikir kepada Allah. Yazkuruna Allah, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, duduk bangun, wa qu'udan wa ala junubihim, walaupun duduk tidur baring, wa yatafakkaru, dan orang yang sentiasa memikirkan, yatafakkaru ciptaan Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, tidaklah kamu jadikan perkara itu dengan sia-sia. Rabbana khalaqta hadza batila,
subhanaka faqina azabannar. Atau tafsir kelima, zalim ialah orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar. Orang dosa kecil pun hentam sajalah belalang, kecil besar. Muqtasid ialah orang yang melakukan dosa kecil tapi dah menghindarkan dosa besar. Zalimun di nafsi ialah orang-orang yang maksum. Zalimun nafsi, orang nafsu ni 18. Kana ibaratun la'alla al-murad bihi al-mahfuzah wallahu alam. Orang yang maksum tadi ialah orang yang mana kana ibaratul syekh, apa yang syekh katakan la'alla al-muradnya ialah al-mahfuzah wallahu alam, orang yang Allah SWT telah selamatkan mereka daripada dosa. Keenam, zalim ialah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu isi kandungannya. Allah zalim juga peringkat tinggi lagi lah. Dan tidak pula beramal dengannya. Muqtasid ialah orang yang membaca Al-Quran dan tahu isi kandungannya tapi tidak beramal dengannya. Manakala sabiqum bil khairat ialah orang yang membaca, tahu dan beramal dengan apa yang mereka tahu. Jadi macam sahabat, belajar sikit tahu amal, belajar sikit tahu amal. Kita ni belajar banyak-banyak. Amal habuk pun tak ada. Tak boleh lah. Okey lah, satu sudut kita tengok belajar tu terbaik, tapi tengok sudut. Jadi satu-satu benda tadi kita tak menyalahkan di satu sudut yang lain. Satu-satu benda tadi kita melihat satu-satu benda. Telah saya jelaskan pada tuan-tuan, bila kita lihat tadi dia mempunyai sudut pandangan yang berbeza. So, apabila kita kata sudut pandangan berbeza, jadi mungkin dia memberi pandangan yang mana lontaran pandangan dan pendapatnya tidak disukai oleh kita sebab dia tengok dari sudut yang lain. Misal contoh kan, saya dah selalu beri pada tuan-tuan, tapi mungkin yang baru masuk ni, mungkin benda ni di awal-awal dulu saya dah ceritakan. Satu orang yang dia bina masjid. So, orang yang akan mendefinisikan masjid, dia kata masjid tu kubur sebab dia tengok ke atas. Dia kata masjid tu mimbar sebab dia tengok ke depan. Dan dia kata masjid tu pintu sekeliling. Dia kata, sebab dia tengok sebelah tepi. Dia tengok tepi. Jadi dari sudut pandangan mana yang dilihat, dan dia tidak menafikan sudut pandangan orang lain. Itu dalam mazahib kita bersudut pandangan. Sudut pandangan itu sebenarnya telah ada dalil dan hujah, dan yang mana kita tidak menidakkan yang lain, tetapi kita mengiyakan apa yang kita kata. Kadang-kadang tu dia joh juga, maknanya dia semangat juga, tak nak kata kau orang pun. Kadang-kadang tu terlepas perkataan, terlepas tersasul, mungkin apa yang dipendam tu hari tu diluahkan. Sepatutnya tak boleh pun, tapi tak apalah, akhirlah. Macam mana manusia salah tu tak dapat lari daripada kesilapan. Seterusnya, zalim itu ialah orang yang jahil, dan muqtasid itu orang yang belajar. Sabiqum bil khairat ialah orang alim. Wallahu a'lam. Fatuhul ilahiyah. Ini diambil dalam kitab tu lah, panjang sikit. Dalam tu nak terangkan. Okey, bermula bab baru. Masya Allah, bab masih lagi dalam bab doa pagi petang pula. Ni doa pagi petang, doa-doa masnun, doa-doa ad'iyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu inda sabah wal masa wal manam. Bab mengenai doa yang dibaca pada waktu pagi, pada waktu petang, dan pada waktu malam. Fasal awal, doa Nabi pada waktu pagi dan pada waktu petang. Khair. Wa an Abdullah bin Mas'ud lah. Wa an Abdullah bin Mas'ud, bila Abdullah sahaja dari kalangan sahabat, maka dia adalah beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza amsa qala amsayna wa amsa mulku lillah alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka min khairi hazihi al-lailah wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika
minal kathal wal haram wasu'il kibar wal fitnatid dunya wa azabil qabr wa iza asbaha qala kaza aidan asbahna wa asbaha al mulku lillah ila akhirih. Wa fi riwayatin rabbi inni a'udzubika min azabin nar wa azabil qabr rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu petang Nabi akan membaca doa ni. Bila waktu petang, bahawa Nabi akan membaca doa ni, amsayna wa amsal mulku lillah. Apa terjemahnya? Kami berada pada waktu petang, segala kerajaan berada pada waktu petang dalam keadaan milik Allah, dan semua kerajaan berpetang-petang kami, dan semua kerajaan semua walaupun juga waktu petang, tapi mereka itu di dalam milik kerajaan Allah. Segala pujian milik Allah. Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sebarang sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Maka dia berkuasa atas setiap sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu kebaikan malam ini dan apa yang berada di dalamnya. Kita pohon apa yang ada di dalam malam itu, kebaikan-kebaikannya. Aku memohon perlindungan denganmu daripada keburukan malam tersebut dan keburukan yang berada di dalamnya, keburukan malam dan apa benda yang boleh membawa keburukan yang berada di waktu malam tersebut. Ya Allah, satu berlindung pada keburukan malam tadi, pada zat malam tadi, dan satu lagi bersifat, iaitu berlindung daripada perkara-perkara yang menyakiti ataupun perkara-perkara yang menyusahkan, iaitu di waktu malam. Okey. Allahu Akbar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sifat malas. Oh, sifat malas ni ada satu orang tanya ustaz kami, dia kata, tuan guru, kami ni malas ni, macam mana nak hilang malas? Dia kata satu aja, malas ni ubat dia rajin. Malas ni apa? Malas ni adalah ubat dia rajin. Jadi kita lawan sikit nafsu kita. Kita rajin, masya-Allah. Kadang-kadang kan kita lambat, malas, rasa nak bangun tak sedap. So keadaan diri kita, so kita lawan, kita mujahadah sikit. Bila kita mujahadah, kita minta doa dengan Allah, so Allah bagi taufik pada kita. Taufik diberi pada orang yang berusaha. So kita usaha, apa yang kita ada, setakat mana kita ada, kita usaha. Hak selebihnya kita serah pada Allah. Okey. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sifat malas. Oh, sifat malas ni kita kena berlindung. Begitu. Allahu Akbar. Tua. Hazam ni tua yang tak memberi manfaat lah. Hazam ni tua baka. Tua baka. Okey, Kelantan kata tua baka. Mana tua baka? Tua bangka ke tua baka? Tak tahulah. Ikutlah tua baka ke tua bangka ke. Okey, kita tahu tua baka ya. Maksudnya tua yang hazam, yang mana menyusahkan orang. Di sini saya terjemah tua saja. Kenapa tak terjemah tua yang menyusahkan? Dan keburukan tua. Tu. Dan keburukan tua. Buruk tua kan jadi kesian lah. Jadi orang tua, nyanyuk dan sebagainya. So, sebab tu kita minta sihat sepanjang hayat. Sihat sepanjang hayat. Bukan maksud tak nak mati. Maknanya setakat mana hayat kita, setakat mana umur kita, kita minta sihat walafiat. Datuk Mujahid kawan tu, macam pakcik kita orang dalam jemaah, masya-Allah sihat sepanjang masa. Nak mati sikit, batuk-batuk pening kepala, masya-Allah, dan meninggal. Pening kepala saja, sebab pening kepala meninggal. So tenang mati. Sampai akhir sihat, tak sakit apa-apa. Tapi ada kelebihan pula sakit. Tapi kita minta sihat. So dia sudut yang berbeza dan kita lihat dari pengamatan yang berbeza.
Allahu Akbar tua dan keburukan tua. Fitnah dunia dan fitnah kubur. Oh, dunia ni fitnah dan fitnah kubur. Allah, kubur ialah fitnah. Kubur gelap ya Allah. Kubur gelap ya Allah. Satu hari nanti kita akan berada di dalam kubur yang begitu gelap. Hanya amalan sahaja yang akan dapat menyelamatkan kita, atau bekalan-bekalan yang diberikan oleh anak-anak cucu kita sebagai zakhirah, himpunan untuk kita, kebaikan pada kita, bacaan-bacaan mereka dan sebagainya. So kurang-kurang kita bagi pada mereka supaya mereka dapat ketenangan, kesejahteraan di alam baqah, bermulanya di sana, iaitu di kubur. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada waktu pagi mereka, maka baginda akan membaca doa ini juga, cuma tukarlah amsayna jadi asbahna wa asbaha mulku lillah. Dalam riwayat yang lain, Rabbi inni a'udzubika min azabi finnar wa azafil qabr wa azafil qabr. Ya, maksudnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab di dalam neraka dan azab di dalam kubur. Ketika ingin bangun tidur dan bangun daripada tidur. Macam mana ketika ingin tidur, apa doa kita kena baca masa kita nak tidur, dan apa kita baca doa semasa kita nak bangun. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza akhadha mazja'ahu min al-layl wada'a yadahu tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur, rawahu Bukhari. Ya, bismika amutu wa ahya, bismikallah, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ni dalam dakwah kita mula-mula kita belajar doa ni. Allahumma bismika amutu wa ahya. Riwayat Bukhari wa fi Muslim, dan bukan daripada Sayyidina Huzaifah tapi Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu dengan lafaz yang sama, iaitu lafaz mutaba'ah. Lafaz mutaba'ah, hadis mutaba'ah. Okey, wa an Huzaifah, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi berada pada tempat tidurnya pada waktu malam, baginda akan meletakkan tangan di bawah pipinya, kemudian bawah pipi hadap kiblat, maka baginda akan membaca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Apabila baginda bangun daripada tidur, baginda akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kita selepas Dia mematikan kita. Hanya kepadanya lah Dia akan kembali. Kita akan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penerangan, faedah. Apa faedah dia daripada hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi daripada sahabat yang berbeza. Imam Bukhari meriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim meriwayatkannya daripada Sayyidina Barra bin Azib. Hadis seperti ini tidak dipanggil muttafaq alaih, tapi kerana hadis muttafaq alaih ialah disyaratkan mesti diriwayatkan daripada sahabat yang sama. Ta'liq Syekh Abdul Fattah ala Tawjih An-Nazar Nuqat Ibnu Mu'ayyah, yang diambil daripada Ibnu Hajar. Itu dia nak beritahu hadis tu bukan muttafaq alaih. Begitu. Khair, adab tidur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza awa ahadukum ila firashihi falyanfuz firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi summa yaqulu bismika wa rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha
bima tahfazu bihi ibadaka salihina. Wa fi riwayatin summal yaztaji' ala shiqqihi ayman summal yaqul bismika Allah ila akhirih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin falyanfuzhu bisanifati sawbihi salasa marrat wa iza amsakta nafsi faghfir laha. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalangan kamu pergi ke hamparan tidurnya, maka hendaklah dia mengibas tempat tidurnya itu dengan menggunakan hujung kain bahagian dalam. Sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang berada pada tempat tidurnya selepas dia meninggalkannya pagi. Lepas tu malam nak tidur tak tahu, kebah-kebah sikit, takut ada serangga yang kecil menyusahkan dia, takut ada serangga berbisa menyusahkan kita dan sebagainya. Kemudian dia membaca doa, Bismikallah wa rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu ya Allah, aku meletakkan lambungku, dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku, yakni mengambil nyawaku, maka kasihanilah aku. Kasihanilah ia. Maksudnya bila engkau ambil jiwaku ya Allah, kasihanilah. Kita tak tahu malam tu kita tidur malam mati kecil. Tidur tu seumpama roh kita dah keluar tapi berada di awang-awangan. Bila kita bangun balik, masuk balik pun kita tak tahu. Ya Allah, tidur kita tidur terakhir atau tidur tak bangun-bangun. Engkau menahan jiwaku, mengambil nyawaku, maka kasihanilah ia. Jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia dengan perkara yang engkau pelihara dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Dalam riwayat yang dinyatakan, kemudian hendaklah dia meletakkan lambung kanannya dengan baca Bismillah amutu wa ahya. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia mengibas hamparan tidurnya dengan hujung kain yang bahagian dalam tu. Maka jika engkau menahan dirimu, jika engkau menahan diriku, maka ampunilah dan aku tahan tu. Maksudnya jika aku mati, ampunlah. Sebab yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah yang atas segala-galanya. Allah Ta'ala maha penyampung, maha penyayang pada kita semua. Allahu Akbar. Doa yang dibaca oleh baginda sewaktu hendak tidur. Hadis ke-2385. Hadis ke-2385. Wa ani Barran bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi nama ala shiqqatil aymani thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayk kadang-kadang susah juga nak baca. Fasawwaztu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qalahunna summa mata tahta lailatihi mata ala fitrah. Wa fi riwayatin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li rajulin ya fulan iza awaita ila firashika fatawaddau wudu'aka lis-salah summa istaji' ala shiqqatil aymani summa qulillah alhamdulillah aqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika ila qawlihi arsalta wa qala fa inna mitta min laylatik mitta ala fitrah wa in asbahta khaira. Muttafaqun alaih. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke tempat tidur baginda, maka baginda akan tidur di atas lambung kanan baginda membaca doa-doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik فصوزت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلته. Ya Allah, aku menyerahkan diri aku kepadamu. Aku serah diri dah, ya Allah. Aslamtu nafsi. Maksudnya aslam tu, apa maksudnya aslam? Aslam tu serah diri. Qala lahu rabbuhu aslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Qala lahu rabbuhu aslim. Wahai Ibrahim, Islamlah kamu. Maksud Islam tu serah diri. Maka kata Sayyidina Ibrahim alaihi salam, asbahtu aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aslamtu, aku telah serah diri aku, menundukkan kepala, menundukkan kepada hukum-Mu. Asbahtu aslamtu mulku lillah. Aslamtu ya qala rabb qala Ibrahim. Allah Taala kata kepada Ibrahim, maksudnya qala lahu aslim, qala Allah Subhanahu wa taala li Ibrahim, qala lahu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Maksud Islam ni maksudnya kita menyerah diri. Mana jumpa tidur ni mengantuk? Tak, kita belajar istihdarkan. Jadi maksudnya ialah kita menyerah diri di lambung, dan kita mengata kita serahkan. Islam tu maksudnya kita serahkan diri kita, menyerah diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku, wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku, aku serahkan urusan. Fawwaztu, aku serahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu. Kerana harap dan takut kepadamu, tiada sebarang tempat untuk menyerah diri, dan tiada sebarang tempat untuk menyelamatkan diri daripada azab-Mu, melainkan kepada rahmat-Mu, melainkan kepada rahmat-Mu. Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan, dengan Nabi yang Engkau utuskan. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini kemudian dia mati, maka dia mati dalam fitrah. Maksudnya dia mati dalam fitrah. Dia mati dalam keadaan fitrah. Dalam riwayat yang lain disebut Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, wahai fulan, apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, maka ambillah wudu seperti wudu untuk bersolat. Ambil wudu, tidur dengan wudu. Walaupun kita ada isteri kita, tidur wudu bersentuh, tak apa, ambil wudu, maka kita dah kira berwudu dah. Kalau meninggal pun meninggal dalam wudu. Begitu. Ambillah wudu seperti wudu untuk bersolat, kemudian baringlah di atas lambung kananmu, kemudian bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik, sehingga arsaltu. Jika engkau mati, maka engkau mati dalam fitrah, dan jika engkau hidup, maka engkau akan mendapat kebaikan. Kita akan dapat kebaikan daripada kehidupan kita tadi. Kita akan hidup, Masya Allah. Seterusnya 2386, hadis 2386. Wa Anas radhiyallahu anhu, kurungan 5. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amna wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muswiya. Rawahu Muslim.
Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidur, maka baginda akan membaca doa. Jadi keperbagaian doa-doa yang dibaca dan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ihtimam dengan doa-doa masnun. Ini doa semua hadis-hadis Bukhari Muslim, hadis-hadis yang mana daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, segala pujian hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, tu semua pujian. Pujian manusia kepada satu pujian Allah kepada zatnya. Saja pujian manusia kepada zat Allah. Pujian manusia kepada zatnya. Pujian manusia kepada manusia. Pujian Allah kepada manusia. Semua sekali pujian tu. Alhamdulillah, segala pujian semuanya kembali kepada Allah. Kepujian tu tak ke mana, kembali daripada Allah. Walaupun manusia memuji sesama manusia, tapi pujian yang diberikan itu hanya kembali kepada Allah. Satu ekor semut hitam, 3 ekor semut hitam duduk tengah berjalan. Dia pun tengok huruf jim, comelnya jim. Dia kata, cantiknya huruf jim ni. Tulisan tangan tu cantik. Khat dia tu lawa, bukan khat cangkul, bukan macam nak pergi bercangkul. Cantik jim dia. Maka kata semut pertama, Allahu Akbar, cantiknya jim. Maka diberi jawapan, cantiknya jim ni, cantiknya jim. Huruf jim yang cantik. Dia kata, ya Allah, cantiknya tangan yang menulis huruf jin ni. Sebab tangan itulah yang menulis huruf jin tadi. Cantiknya jim tadi, cantiknya huruf jin tadi, cantiknya tangan yang menulis jin tu. Dia kata, kau ni tak berapa cerdik. Bukan jin tu cantik, cantik jin tu sebab tangan yang menulisnya. Kata semut ketiga, dua-dua tak cerdik. Dia kata, yang cantik itu zat yang mencipta segala-galanya, zat yang mencipta tangan, dan zat yang mencipta segala. Maksudnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji Tuhan semesta alam kesemuanya kembali. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak dapat memuji di kau sebagaimana pujian yang engkau telah memuji di. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama, ke atas kamu, anta kama asnaita ala nafsi, sebagaimana kamu yang memuji zatmu sendiri. Allahu Akbar. Doa tidur dah makan sekali. Makan malam ni orang dakwah ni, makan tidur malam. Sedap tidur makan malamnya, Masya Allah. Okey. Jadi, dan minum. Segala puji zat yang memberi minum. Zat yang kullukum arin, mu semua kullukum dalun, kullukum ja'iun, mu semua lapar. Kamu semua ni lapar. Akulah yang memberi rezeki kepadamu. Zat yang mencukupkan keperluan kami dan memberi tempat bermalam kepada kami. Alhamdulillah, sedap tidur atas katil, atas tilam. Ada orang tidur yang beralaskan, tak ada alas apa-apa, yang berbumbungkan langit. Kita pernah tak ada alas-alas kecil musim panas ni, alas kain je. Kain dipanggil kain dari. Kain tu kain dari 4 segi untuk tidur khas. Ada ustaz bawa balik kain dari tu. Kalau keluar jemaah, bawa balik kain dari tu. 25 tahun dah kain dari tu duk pakai sampai sekarang. Kalau keluar jemaah bawa kain dari tu. Atas tilam dia panas, atas bedding dia panas, letak kain dari tu, comel kain tu. Lawa kain dari tu, letak bantal tidur. Sedap, berbumbungkan langit. Allahu Akbar. Bila pula nak tidur berbumbungkan langit? Masa belajar je lah dulu tidur berbumbungkan langit musim panas. Masya Allah. Tidur berbumbungkan langit. Bangun pagi kalau nak dekat-dekat musim sejuk dah, Masya Allah, turun dekat pagi-pagi tu
Masya Allah embun ada. Tapi kalau musim panas betul-betul tak ada embun, angin pun tak ada. Alik panas je. Tapi tak apa, tidur macam tu seronok. Tidur juga letak kepala tu. Sudah bangun orang kejut dah baru bangun. Memberi Allah ramai orang yang tiada orang yang mencukupi keperluannya. Ramai orang ata'am wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la maswiya. Allah. Ramai orang yang tiada yang mencukupi, tiada ramai orang yang tiada orang yang mencukupkan keperluannya, dan tiada orang yang memberi tempat tinggal kepadanya. Tiada zat man tu pada mereka yang tidak memberi izzat. Oh, Masya Allah. Musim panas keluar kat Pakistan, tidur luar masjid, lepas tu lari masuk masjid, banyak nyamuk. Oh, kena bawa, kena pakai selimut, kena pakai kelambu. Tapi kita tidur kat markah tak aja yang ada nyamuk. Masya Allah Akbar. InsyaAllah kita berhenti sekat dulu malam ni. Jangan lupa ya, pada minggu ni kita ada daurah yang ke-29 InsyaAllah pada hari Jumaat. So kita ada lagi pelajaran kita pada hari Rabu. InsyaAllah saya dah tanya dah pencetak, dia kata 40% kita dah buka Ustaz. So Ustaz boleh buat dummy terakhir. So boleh cetak lah sebulan lebih jugalah, ambil take time tu sebulan lebih. Saya kata sebulan lebih, 2 bulan juga. Okey lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku ni qauli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته أنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. So kita akan jumpa pada malam Rabu nanti. So daurah kita akan pada minggu ni insya Allah.